Makna kepimpinan adalah kebolehan kita, bukan sahaja yang ada jawatan, yang tak ada jawatan pun boleh menjadi pemimpin. Ya, ianya sebenarnya kebolehan kita untuk mempengaruhi sekumpulan manusia untuk mencapai sesuatu objektif. Okey, malangnya ada juga ya manusia yang ada keupayaan untuk mempengaruhi orang lain tapi menggunakan pengaruh itu untuk diri sendiri. Yang tu yang saya sedih sangat sebenarnya. Ya, tak kiralah lelaki ke perempuan. Ya, harap ubahlah. Ya, sebab kita ni, saya ada kawan Jepun. Saya kata kenapa orang Jepun ni baik sangat? Dia kata, oh orang Jepun ya, percaya matahari nampak dia orang setiap masa. Setiap masa matahari tu tengok. Jadi dia orang malu untuk buat sesuatu yang buruk kerana matahari nampak. Saya nampak konsep ni sebenarnya macam konsep kita, tapi kita lagi hebat sebab kita percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nampak kita buat apa pun. Itu konsep lebih hebat daripada orang Jepun. Jadi sepatutnya kita sebagai orang Islam, kita boleh menjadi pemimpin yang lebih dahsyat dan lebih hebat daripada orang Jepun ni. Okey, jadi apakah kebolehan apa sebagai pemimpin ni? Satu, kebolehan mengawal selia sesuatu perkara ataupun isu. Ya, kita boleh menyelesaikan masalah. Macam saya ketua dalam kelas lah, ya, cikgu. Ya, so saya ketua dalam kelas, so saya ajar student, saya pastikan semuanya saya punya pelajar dapat apa yang mereka perlu dapat, ilmu, markah, macam mana nak ada motivasi dapat markah bagus, macam mana nak pastikan result bagus dan sebagainya. Ya. Yang kedua, memahami kepentingan, kenapa, mengapa kena pastikan result bagus. Itu saya punya tugas sebagai cikgu lah, cikgu pensyarah ya. Tetapi kebanyakan saudara, macam kalau saya bagi ibu sebagai bapa, ya, kita kena bagi tahu kenapa kita ni nak anak kita berjaya. Kenapa? Kita kena bagi motivasi, kita jangan kritik-kritik sentiasa. Ya, ingat mak bapak bagi saya, bapa, ibu adalah pemimpin utama di Malaysia. Ya, itu tanggungjawab paling besar sebab kita boleh jadikan seorang manusia tu yang terbaik ataupun yang putus asa. Takkan kita sebagai bapa yang paling penting ni, ya, kita nak hasilkan manusia yang putus asa. Ya, memang kita kena jadi profesional ibu bapa di rumah. Ya, macam mana profesional? Ada masalah, kita selesaikan. Kita jadi pemimpin yang paling profesional mesti di rumah. Ya, yang tu yang paling penting. Sebab apa? Sebab kita nak jadikan golongan rakyat Malaysia, anak-anak kita ni, ramai-ramai semua kita punya anak-anak ni berjaya sebagai rakyat Malaysia. Ya, so ibu bapa ingat, memang kita masalah kat rumah, anak buat semak lah, anak bangun lambat lah. Marah tak apa, tapi jangan marah daripada hati. Marah sebab kita nak mereka menjadi pemimpin baik di masa depan. Kita ni adalah jawatan pemimpin paling tinggi di Malaysia, iaitu sebagai jawatan ibu, jawatan bapa. Ya. Yang kedua, memahami secara dalam kepentingan mengapa objektif tersebut perlu dicapai. Sebagai pemimpin, kita mesti faham betul-betul dengan hati, mata akal, mata iman, kenapa perkara itu penting untuk pengikut kita ataupun pekerja kita melakukan tugasan. Kalau kita jadi ketua, lepas tu kita sendiri tak faham, kita sendiri alah buat je lah sebab jawatan je, nak buat macam mana, buat kan, kena buat, terpaksa. Kalau kita ada begitu sifat kita, maka kita susah ya untuk convince ataupun beritahu kepada, mendidik atau memberi motivasi kepada pengikut kita kenapa perkara itu penting. Ya, ingat, sebagai seorang pemimpin, kita dulu perlu mengetahui kenapa itu penting.
Ya, sebagai ibu bapa, kenapa itu penting untuk sembahyang 5 waktu, ajar anak-anak kena sembahyang 5 waktu. Kenapa penting? So sebagai ibu bapa kita kena tahu sendiri dulu kenapa itu penting. Ya. Yang ketiga, ada kuasa, ada keupayaan untuk melakukan kerja. Get the job done. Saya ni bercakap tentang definasi ya, definasi pemimpin. Biasalah pensyarah. Pensyarah ni suka balik kepada definasi konsep tersebut ya. Okey. Maknanya seorang pemimpin tu kalau betul-betul nak jadi pemimpin, pemimpin ni yang seronok kadang-kadang, glamour kan. Kan kalau yang pegang jawatan ni kan. Okay, glamour, lepas tu banyak duit, elang banyak ya. Namun kita ada tak keupayaan ataupun kuasa untuk melakukannya? Ya, kadang-kadang tu ada position, ada pangkat lah ya. Tapi dengan pangkat tu boleh tak buat perubahan? Boleh tak selesai masalah? Apa yang kita tolong orang dengan jawatan tu? Tanya diri kita. Kita tolong orang tak? Macam saya. Saya tolong tak pelajar saya? Saya bagi dia orang pandai tak? Anak saya. Saya bagi dia orang tu rasa bahagia tak? So kita semua pun kita kena tanya. Ya, kita ada keupayaan, kalau ada kuasa, ada position, kita dah buat apa? Kita dah tolong orang tak? Berapa orang kita tolong? Macam Ustaz Abid Liu. Sampai ke Palestin tolong orang. Tapi itulah, macam mana Ustaz Abid Liu tu boleh pergi? Ramai tak orang nak pergi ke Palestin tu, tapi tak berjaya. Sebab susah, ya, birokrasi dan sebagainya. Kita dapat banyak pertolongan daripada Kementerian Luar Negara. Okey. Salah satunya saya kenal ya, rakan saya Datuk Ida Moeni yang disebut oleh Abid Liu di dalam Pemimpin Wanita lah ni, SUSK kepada Menteri Luar Negara. Ya. Beliau telah bertukus-lumus ya, jadi setiausaha sulit ni memang sebenarnya paling susah ya. Telefon sana, telefon sini, buat urusan semua untuk memastikan Ustaz Abid Liu dapat pergi ke Palestin. Ya, ada orang pemimpin di sebalik ya kejayaan Ustaz Abid Liu. Ya, Ustaz Abid Liu memang dah terkenal sangatlah dengan seorang yang begitu hebat dari segi selfless dia. Dari segi mesti jadi, kalau buat sesuatu mesti jadi. Ya, itu Ustaz Abid Liu. Dan yang ketiga, yang keempat kena ada kepakaran. Ya, kena ada kepakaran, ada kebolehan dalam sesuatu bidang. Ini selalu jadi konflik sikit. Ya, ada golongan pemimpin, dia ada pangkat. Lepas tu ada pakar-pakar. Tapi tak nak dengar cakap pakar. Sebab dia ada pangkat, sudah tentulah boleh overrule cakap pakar. Janganlah macam tu, pakar tu dia jadi pakar sebab dia dah lama buat kerja. Ya.